Ya udah kembali menerusi ramai pagi edisi hari ini. Alhamdulillah seperti yang telah pun kita janjikan, kita akan membawakan satu segmen iaitu segmen kesihatan kita ni, di mana pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai dengan vaksin COVID-19 Ya, dan Alhamdulillah kita berbesar hati sebenarnya. Pagi ini kita berkesempatan untuk seketika bersama dengan Yang Mulia Dr. Muhammad Fathi bin Datuk Paduka Haji Ali Khan. Di sebelah kiri saya merupakan Pegawai Perubatan Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan untuk memperkatakan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, vaksin COVID-19. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor sihat pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Dr. Muhammad Fathi berkesempatan bersama kita pada pagi ini ya untuk mengongsikan kepada kami sendiri, begitu juga penonton-penonton kita ni yang sama-sama berantisipasi untuk mengetahui mengenai dengan vaksin COVID-19 ini ya. Jadi sebagai mukadimah awal untuk ruangan wawancara kita ini ingin kita tanyakan kepada doktor sendiri macam mana situasi jangkitan COVID-19 terkini pada masa ini. Okey. Terima kasih. Jadi sebelum saya membincangkan tentang lebih lanjut lagi mengenai isu vaksin, saya ingin membincangkan secara ringkas keadaan pandemik COVID-19 di peringkat antarabangsa dan nasional pada masa ini. Seperti yang kita dapat perhatikan, setakat ini situasi COVID-19 di peringkat antarabangsa masih dalam keadaan yang tidak stabil. Dapat nampak dalam map inilah. Ya. Jadi pada kemarin 8 Februari 2021, 105 juta kes COVID-19 telah pun dilaporkan di seluruh dunia. Ini total lah, termasuk 2 juta kematian. Walaupun keadaan di negara kita ini masih stabil dan terkawal, dan Alhamdulillah nada penularan kes di kalangan komuniti kita ni, last kes tempatan kita ni 6 hari bulan Mei 2020. Beberapa buah negara masih lagi mengalami peningkatan kes yang tinggi. Okay? Dan secara lazimnya, banyak orang kedengaran juga, sudah lama diketahui virus ini andang berpotensi untuk berkembang dan menjalani proses mutation. Jadi Kementerian Kesihatan sudah menerima beberapa laporan mengenai beberapa variant or different variants dikesan di negara-negara seperti Brazil, South Africa dan UK. Ini andang merupakan sifat semula jadi virus inilah. Ia andang sentiasa bermutation. Jadi kenapa saya di sini hari ini? Tidak ada jalan pintas dari wabak ini. Dan kita akan hidup dalam what we call new normal atau norma baharu untuk masa yang akan datang. Tetapi kita semua berharap ada vaksin yang efektif yang tersedia secara meluas untuk membantu kita mengakhiri wabak ini. So ini kira the way out lah. Okay? Jadi COVID-19 boleh menyebabkan jangkitan paru-paru, mengganggu pernafasan ketani, masuk ke hospital dan juga kematian. Yeah. Okay? Jadi program vaksinasi COVID yang bakal diperkenalkan di Brunei dapat melindungi diri awak dan juga di sekitar ketani. Okay? Terutama sekali bagi orang-orang yang berisiko tinggi mendapat penyakit teruk akibat COVID-19 ini. Okay? Jadi vaksin COVID-19 dapat membantu menghindari dari sakit teruk walaupun kita ni terjangkit COVID-19 ini. So it is the way out lah ni orang. Ya. Jadi itu seberapa sedikit yang dapat kita kongsikan mengenai dengan situasi terkini jangkitan COVID-19. Jadi doktor tadi ada menyebut mengenai dengan vaksinnya. Jadi mungkin boleh doktor kongsi bersama dengan penonton kita apakah sebenarnya vaksin ini? Okey. Jadi apa sebenarnya vaksin ini? Banyak orang panggil benjek kah? Okey. Jadi vaksin berfungsi dengan melatih dan merangsang sistem daya tahan badan. Ini orang sistem immunity atau panggil immune system kita ni untuk mengenali dan melawan virus dan bakteria yang tertentu untuk menghasilkan dipanggil antibody. Yeah. Jika sekiranya terdedah kepada jangkitan virus atau badan kita ni sudah bersedia untuk memusnahkan virus dan oleh demikian dapat mencegah daripada mendapat penyakit COVID-19 atau penyakit lain lah. Depends on apa vaksin yang kita ni menerima. Dan ianya penting untuk mengambil vaksin kerana dengan vaksin yang efektif, kita ni dapat memperkuatkan sistem daya tahan badan kita ni dan mengawal dan menghentikan lagi penularan virus dan melindungi masyarakat kita ni lah. Ya, baik, Alhamdulillah lah. Inilah yang dapat kita saksikan di kaca televisyen pada ketika ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan di sebalik vaksin ini tadi ya. Jadi mekanisme
ataupun tindakan vaksin COVID-19 ini? Mungkin doktor boleh menerangkan kepada kami. Ya, okey. Jadi ini dalam secara kesimpulan lah, so simple terms lah. Kebanyakan orang telah menerima vaksin masa kita ni damit seperti MMR, influenza, ada yang pernah kena chicken pox. Okey. Oleh kerana itu, sistem imun tubuh badan kita ni ada sudah antibody itu, nampak ya, existing antibody itu dapat melawan jangkitan-jangkitan tersebut. Pasal yang hijau yang bawah kanan itu, COVID-19 itu ia baru. Okey. Jadi badan kita ni tidak mempunyai antibody. Untuk yang hijau itu? Ya, pasal ia baru itu kan? So hijau itu kira COVID-19 lah? Yes. Apa saja yang patogen baru lah. Okey. Pasal kita ni dah pernah nampak. Jadi kita ni ada antibody itu. Ya. Okey. Jadi apa yang di dalam vaksin itu generally is what we call antigen. Okey. Ia dapat merangsang atau kira menghidupkan sistem daya lawan jangkitan kita ni, sistem imun, untuk membentuk immunity terhadap jangkitan COVID-19. Jadi kalau misalnya badan kita ni ada sudah antibody, okey, nampak virus COVID-19 itu, jadi dapat melawan dengan sendirinya. Kira kenal sudah dapat dilawannya. Jadi ada juga pernah this term herd immunity. Okey. Jadi yang gambar sebelah kiri itu ialah jika pengambilan vaksin rendah. Okey, yang merah itu yang indah bervaksin, yang dot warna biru itu ialah orang yang bervaksin. Okey. Jadi semakin banyak orang memilih untuk tidak mengambil vaksin, jadi risiko wabak itu meningkat. Jadi dapat ia menjangkit yang merah-merah itu banyak. Yang sebelah kiri itu. Merah-merah itu orang ya? Yes. Bukan yang dalam badan kita ni, itu orang. Orang. Okey. Jadi kalau misalnya yang sebelah kanan pengambilan vaksin yang tinggi, kira yang merah itu kurang. Orang yang belum bervaksin. Yang belum bervaksin itu kurang. Jadi ia dapat menular reduce lah, kurang. Maksudnya secara semula jadi benteng ya, Intan ya, kalau kita lihat. Ya, maksudnya tadi yang berwarna biru itu adalah represent orang yang mereka yang mengambil vaksin. Ya, betul. Okay. Merah itu adalah orang yang tidak mengambil vaksin. Okay. Jadi yang orang yang merah-merah itu misalnya kanak-kanak, orang yang tidak dapat mengambil vaksin, bukannya indah mau mengambil vaksin, tapi misalnya tidak dapat mengambil vaksin. Jadi diorang orang vulnerable dia. Kalau jadi pengambilan vaksin yang tinggi, reduce makin kurang dia risiko untuk penularan di kalangan population itulah. Jadi kita telah pun mengetahui sedikit mengenai dengan mekanisme tindakan vaksin COVID-19. Jadi seterusnya doktor mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah fasa-fasa dalam penghasilan vaksin COVID-19. Okey, terima kasih. Jadi kajian klinikal clinical studies menilai vaksin untuk melihat sama ada ianya berfungsi untuk mencegah COVID-19 dan juga selamat. Ingat ya, selamat digunakan. Kajian klinikal mempunyai 3 bahagian atau 3 fasa. Okey, fasa pertama sedikit orang baginya. Okey. Fasa kedua ratusan orang dan fasa ketiga yang penting diberikan kepada ribuan orang. Jadi penyelidik atau researchers dapat melihat kemungkinan reaksi kalau ada macam allergic reaction ke apa, dan juga kalau vaksin ini actually it works. Jadi sekiranya kajian klinikal menunjukkan vaksin itu selamat, jadi kami panggil government regulatory agency atau agensi regulatory memeriksa maklumat keselamatan yang dirilis atau bagi vaksin-vaksin tersebut, dan juga memeriksa macam mana vaksin itu kena buat dalam makmal. Jadinya sudah agensi-agensi regulatory bersetuju yang vaksin itu selamat, maka boleh sudah diberikan kepada mereka yang memerlukannya, dan pihak kerajaan akan selalu memantau. Jadi kami di Kementerian Kesihatan, bukan saja di Brunei, tapi Kementerian Kesihatan yang di luar pun akan selalu memantau kalau ada efek-efek vaksin inilah, kesan sampingan atau yang short term dan juga long term. Baik, alhamdulillah ya, itulah antara fasa-fasa yang dilalui untuk menghasilkan vaksin COVID-19 ini ya. Jadi banyak peringkat-peringkatnya bagi memastikan keselamatan untuk mereka yang akan mendapatkan vaksin ini nanti ya. Jadi doktor ya, ada terdapat kebimbangan bahawa pengembangan vaksin COVID-19 ini terlalu cepat ya.
Jadi bagaimana vaksin ini boleh dibuat dengan cepat? Okey. Jadi ada setengah orang I think message tular lah apanya orang viralnya. Oh, luan lajunya vaksinan ya. Iya. Tapi pasal Kalau sebelumnya katanya belum ada obat untuk vaksin. Yes, ya betul. Sekarang sudah ada vaksin. ya, pasal benar juga sebelum ini vaksin yang paling cepat dibuat ialah masa 4 tahun. Okey. Tapi sebenarnya ia punya stepsnya sama atau rangkaian langkahnya sama dan mengambil waktu bertahun-tahun. Tapi memandangkan keperluan mendesak, penyerang we are desperate need for a vaccine, okay? Pelaburan kewangan dan juga kolaborasi saintifik. Jadi semua duit itu masuk ke research COVID-19 dan juga semua saintis apa semua yang dulu yang research HIV ke apa semua masuk ke COVID-19, okay? Julung-julung kali ni pertama kali yang pernah terjadi sebelum ini. Jadi all the collaboration and all the funding itu menyebabkan laju tiap the step satu. Tapi tidak ada langkah dalam proses normal yang diabaikan. Itu yang kita ni patut tahulah. Ada yang diabaikan tetapi beberapa langkah dalam proses penelitian dan penghasilan terjadi secara sejajar. Apa orang parallel, it happens parallel. Okay? Sambil tetap mempertahankan ciri-ciri klinikal dan keselamatan yang ketat. So safety is always paramount in this because kita ni kan membagi vaksin arah human beings, manusia kan. Betul. That's why the safety itu is very important. Dan semua langkah ini telah dan akan diikuti bagi penghasilan vaksin COVID-19 untuk memastikan ianya selamat. Okay. Jadi tidak ada jalan pintas atau shortcut lah yang diambil lah. Cuma langkah-langkah ini berlaku dengan lebih cepat. Before 4 tahun, tapi actually boleh sebenarnya step satu boleh sampai setahun lah. Okay. Jadi orang ramai juga menyertai kajian klinikal dengan lebih cepat daripada biasa dan langkah pembiayaan dan persetujuan berlaku dengan lebih pantas. Jadi penyelidik, pengeluar dan pengawal selia kerajaan bekerja sama-sama lah untuk meneliti maklumat keselamatan vaksin dari kajian klinikal itu. Jadi orang ramai tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Kerana ada our regulatory agencies sudah. Jadi vaksin yang tercepat 4 tahun sebelumnya itu vaksin apa tahu? Vaksin mumps. Jadi itu paling cepat 4 tahun lah. Sebelum itu maybe 30-40 years ago. Dan alhamdulillah ini merupakan rekod terbaru Yes, menghasilkan vaksin dalam tempoh 1 tahun ya. Kurang dari setahun. Kurang dari 1 tahun. Ya. Bayangkan penyelidik bersatu Betul. hati, bersatu padu untuk cuba menghasilkan vaksin COVID-19 ini ya. Semua dana juga disalurkan ke sana untuk menghasilkannya. Ya. Dan seterusnya doktor, kami juga ingin mengetahui apakah calon-calon vaksin yang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Macam mana? Ini adalah calon-calon vaksin yang sudah habis dia punya kajian klinikal lah terhadap coronavirus. Walaupun semua vaksin bertujuan untuk mendedahkan tubuh kepada antigen yang tidak menyebabkan penyakit, pelbagai calon vaksin menggunakan platform teknologi yang berbeza. Okay, ada yang jenis mRNA, viral vector, inactivated virus. Okay. Jadi perbezaan ini menghasilkan ciri vaksin yang berbeza termasuk kekuatan tindak balas imun, so immune response, jumlah dos yang diperlukan, profil keselamatan, keperluan rangkaian sejuk dan juga masa penghasilan. Baik ya. Itulah calon-calon yang dipertimbangkannya dalam Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan vaksin ini nanti ya. Jadi proses penilaian dan pemilihan vaksin di Brunei Darussalam. Okey, terima kasih. Jadi di negara Brunei Darussalam proses ini dijalankan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19. Okay. Jadi ahli-ahli jawatan kuasa terdiri daripada doktor-doktor, saintis-saintis, ahli farmasi dari pelbagai kepakaran. Okay, penilaian telah pun bermula dari pertengahan tahun 2020. Jadi masa diorang mula membuat clinical study satu sudah jawatan kuasa nang mematikan sudah. Okay. Jadi menjalankan penilaian yang perlu dipatuhi termasuk keselamatannya untuk kegunaan masyarakat, keberkesanan iaitu vaksin efficacy dan memastikan identiti, kekuatan, kualiti dan keaslian produk sentiasa mematuhi spesifikasi yang ditetapkan.
penyiasatan jawatankuasa menggunakan data dan informasi yang diperolehi dari jurnal saintifik, laporan media dan perbincangan secara dua hala bersama syarikat vaksin atau. Okey. Jadi faktor-faktor yang diambil kira semasa penilaian dan pemilihan vaksin tersebut termasuk kualiti data, keberkesanan, keselamatan dan jenis teknologi vaksin atau berapa dosnya, ada kontraindikasinya, cara pemberiannya dan juga ini important pendaftaran dan prakelayakan dipanggil emergency use authorization daripada WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan juga autoriti perubatan di negara lain seperti US FDA, UK MHRA dan also EMA dan juga keboleh capaian vaksin atau. Iya. Jadi itulah antara proses penilaian dan juga pemilihan vaksin di Brunei Darussalam. Jadi doktor, kami juga ingin mengetahui, pastinya juga orang ramai ingin mengetahui apakah adakah vaksin COVID-19 ini mempunyai kesan-kesan sampingan ni doktor? Macam mana? Okey. Jadi saintis-saintis sedang berusaha keraslah untuk menghasilkan vaksin yang selamat dan berkesan. Itu yang important, selamat dan berkesan untuk melindungi semua lapisan masyarakat daripada COVID-19 ini. Tapi sebarang vaksin atau ubat boleh menyebabkan kesan sampingan, termasuk juga COVID-19 punya vaksin ini. Tetapi kesan sampingan dilaporkan secara umumnya adalah gejala ringan, penyurang minor side effects dan juga berjangka masa pendek seperti sakit di tempat penyuntikan, tempat masuk jarum itu, keletihan, sakit otot, ada demam ringan dan sakit kepala. Jadi mereka yang mengalami tanda-tanda ringan boleh mengambil ubat penahan sakit seperti paracetamol jika perlu. Okey. Ada juga dipanggil reaksi anafilaksis. Ini alahan yang teruklah. Okey. Dilaporkan ke atas 21 penerima vaksin daripada 1.9 juta penerima di Amerika Syarikat. Jadi purata dalam 1 dalam 100,000 orang. Tetapi 17 daripada 21 penerima itu tersebut mempunyai sejarah reaksi anafilaksis. Jadi yang anafilaksis itu pernah sudah sebelum ini reaksi misalnya ubat lain atau misalnya makan kacang. Jadi disebabkan itu Kementerian Kesihatan tidak menggalakkan orang yang mempunyai sejarah anafilaksis ini untuk diberikan vaksin mRNA. Okey, ada satu jenis vaksin itulah. Baik, untuk akhirnya ni rancangan Kementerian Kesihatan sendirilah untuk memvaksinasi penduduk Brunei kita ni. Okey. Jadi vaksin akan tiba di Brunei dengan secara berperingkat, okey, different stages ni orang. Selama beberapa bulan pada tahun ini insya-Allah. Okey. Oleh itu tidak semua individu akan menerima vaksin dengan segera. Jadi frontliners atau pekerja barisan hadapan, individu yang berisiko tinggi seperti warga emas, individu yang mempunyai masalah kesihatan kronik, antara keutamaan untuk menerima vaksin ini. Okey, pada fasa pertama dan fasa kedua dapat dilihat di dalam carta itulah. Okey. Vaksin COVID-19 yang penting terutama di kalangan warga emas dan individu yang mempunyai masalah kronik seperti masalah jantung, masalah paru-paru, kencing manis, obesiti. Pasal diorang ini adalah kumpulan yang berisiko untuk sakit tenat jika dijangkiti COVID-19. Jadi diorang perlu di-protect. Diorang prioritize sama di-protect dulu. Jadi apabila lebih banyak vaksin yang diluluskan dan bekalan vaksin mencukupi, insya-Allah vaksin COVID-19 akan diberikan kepada halayak ramai. Baik, alhamdulillah itulah antara strategi yang telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan bagi memvaksinasi penduduk negara kita ni Brunei Darussalam ini ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Muhammad Fathi bersama kita pada pagi ini menjelaskan sedikit sebanyak mengenai dengan vaksin COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton-penonton kita ni semua ya. InsyaAllah mendekati hari tersebut nanti jika ada perkembangan selanjutnya kita akan cuba untuk bersama lagi insya-Allah ya. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.